السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Pak Long sihat, Pak Long no? Alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita sambung surah Al-A'la kan. Al-A'la ayat 9 sampai ayat 19. Jadi pada yang lepas kita dah bincang ayat 1 sampai ayat 8 dan huraian dia lah. Jadi hari ini kita sambung 9 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha la fi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, makna dia yang pertama, fadzakkir in nafa'ati dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Ini satu terjemahan. Satu lagi terjemahan, in itu maksud dia sekiranya. Jadi tafsirannya lain, maksud dia oleh sebab itu berikanlah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Dia begitu makna dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Pimpinan Rahman dan sebagainya. Kenapa dia disebut in? Kalau berilah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Menariknya kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Jalalain, dia ada sebut dalam tu. Makna dia apa? Kita ni berilah peringatan kalau kita rasa peringatan tu bermanfaat pada orang tu. Kalau tak, jangan. Kalau ada orang kita beri peringatan kat dia, jadi bergaduh, dia bukan nak dengar, dia lagi mengata kita, dihina kita, lebih baik tak payahlah. Tu dia kata kalau kita bagi peringatan dia bermanfaat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia waktu dia tafsir ayat ni, Imam Ibnu Katsir rahimahullah disebut daripada ayat ni lah yu'khadul adab, kita ambil satu adab fi nashril ilmi, dalam kita menyampaikan ilmu. Adab dia apa? Kita memberi manfaat haitsu tanfa'u tadhkarah, selagi mana kita beri peringatan tu bermanfaat, bukan menimbulkan fitnah. Kemudian Imam Ibnu Katsir sebut wala yad'uhu fi ghairi ahli, jangan kita sampaikan ilmu pada bukan ahli dia. Kalau ilmu tu tinggi sangat, bab tafsir ke, bab tauhid ke, bab usul ke, bukan semua orang faham tuan-tuan. Bab khilaf-khilaf yang kecil di kalangan para ulama ke, yang tidak ada manfaat bagi masyarakat bincang tuan-tuan, jangan letak di tempat dia. Kemudian Imam Ibn Katsir ambil kata-kata yang masyhur, tuan-tuan pun selalu dengar, saya yakin ramai ustaz pun selalu sebut kata-kata daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali selalu pesan, dia pesan. Sayyidina Ali ni banyak kata-kata hikmah dia yang dia susun, antaranya kitab Kanzul Umal.
Jadi ambil kata-kata apa Sayyidina Ali yang hebat-hebat, bahasa dia indah sebagai peringatan bagi umat. Jadi kata Sayyidina Ali dalam satu kata-kata dia radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali sebut wa ma anta bimuhdithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Ini peringatan yang bagus. Kata Sayyidina Ali, tidaklah kamu ni cerita dekat umat satu benda yang mana akal mereka tak sampai nak fikir, tak sampai nak fikir perbahasan dia. Sesuai dengan budak universiti lah contohnya, tapi kita cerita pada orang awam, melainkan dia akan menjadi fitnah bagi sebahagian yang lain. Jadi fitnah lah tuan-tuan, jadi bergaduh lah. Contoh kita bentangkan pada orang, kita kuliah kita bentangkan pandangan-pandangan pada ulama, kemudian kita kata pandangan mazhab ini sesuai dengan hadis, pandangan mazhab lain tak sesuai, canggah dengan hadis. Mungkin jadi masalah, betul tak? Masyarakat akan fikir, macam mana ni, kiranya mazhab ni telah berlawanan dengan hadis. Kan kesannya buruk. Sebabnya tuan-tuan, walaupun ada satu hadis, pandangan ulama berbeza tuan-tuan. Tu benda yang kita kena tahu. Sebab tu bila ada ustaz baca hadis bukan tak bagus, tapi jangan sebut ada mazhab yang berlawanan dengan hadis. Kalau mazhab itu mazhab yang muktabar tuan-tuan, yang kita peganglah tuan-tuan. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh kat tuan-tuan. Hadis jelas tapi pandangan berbeza. Satu hadis tuan-tuan, satu hadis, banyak hadis tuan-tuan kalau nak bincang. Satu hadis, cara ulama ijtihad menghasilkan hukum yang pelbagai. Contoh satu hadis, dalam satu hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, idza walagal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahum biturab au ihdahum biturab. Hadis ni sahih, maksud dia apabila anjing jilat kita punya bekas, kita basuh berapa kali? 7 kali. Ulahun biturab atau ihdahun biturab. Yang pertama dengan air tanah ataupun salah satu dengan air tanah. Tapi air tanah mestilah yang tengah-tengah ataupun yang terawal. Kalau tuan basuh 7 kali, yang ke-8, yang ke-7 tuan bubuh air tanah, tuan kena tambah lagi 1 kali basuhan. Tuan-tuan, hadis ni jelas. Tapi pandangan berbeza. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, mazhab kita lah, hadis yang sama mengatakan kalau bekas tu dijilat dengan anjing tak akan bersih kecuali kita buat macam tu. Dia panggil ini arahan ta'abudi. Ta'abudi ni maksud dia subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4. Kita tak boleh nak memandai-mandai. Ini perintah pada Allah, tak boleh nak ijtihad 4 jadi 3, 4 jadi 2. Lainlah kalau dalam perjalanan. Dia ta'abudi. Ta'abudi ni perintah Allah yang kita terima tanpa kita fikir, buat. Dalam mazhab Hambali yang berada di Mekah, di Madinah tu, Imam Ahmad bin Hanbal, dia sebut hadis ni maksud dia sunat saja. Hadis ni hadis irsyadi, petunjuk dari Nabi. Maksud dia kalau bekas tu kena jilat dengan anjing, sunat basuh 7 kali dengan air tanah. Tapi kalau tak basuh macam tu, kita boleh basuh hilang bau, warna dan rasa, sah. Contohnya bekas kita anjing jilat, kita basuh dengan sabun, basuh bersih-bersih. Tuan-tuan, memang orang tak tahu dah, hilang bau, warna dan rasa. Kalau letak di bawah mikroskop, bawah makmal pun tak ada langsung dah kesan air liang tu. Basuh bersih. Siap buh klorong lagi. Klorong mungkin lebih kuat pada air tanah tuan-tuan. Klorong ke sabun ke, rendam lagi. Kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal, sah. Yang Nabi sebut memang betul, tapi sunat. Macam tu tuan-tuan. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Malik lagi. Mazhab Imam Malik, air liur anjing hukum dia bersih. Bersih terus. Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang duduk di Madinah tu. Sebab apa Imam Malik kata air liur anjing nak bersih terus? Sebab dalam ayat Quran sebut mukallibin, betul mukallibin, anjing yang dilatih. Kat rumah mak mentua saya ada jiran Cina, rumah dia pencuri selalu masuk. Jadi dia beli anjing polis tu tuan-tuan. Polis tu kan,
German Shepherd tu. Itu tuan-tuan jangan buat main-main tu. Yang tu garang betul lah tuan-tuan. Berang dan bijak tuan-tuan. German Shepherd. Tapi bukan anjing paling kuat. Anjing paling kuat apa? Turki tu. Apa nama tu? Kangal ke? Itu yang paling kuat lah. Satu-satunya anjing yang boleh bunuh serigala. Besar dan kuat dan berani tuan-tuan. Tapi tak cerdik sangat macam German Shepherd. Jadi tuan-tuan, anjing ni kalau kita latih dia boleh, kalau kita berburu tuan-tuan, digigit binatang tu mati kan boleh makan. Ni dalam Quran sebut. Gigit boleh makan. Dengan syarat anjing tu tak makan sikit lah. Kalau dia makan sikit jadi bangkai lah, sebab dia gigit tu untuk dia. Jadi ditinggal untuk kita. Dia kena digigit tu mati boleh makan walaupun tanpa sembelih. Quran sebut. Panggil mukallibin, anjing yang dilatih. Binatang lain tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan latihlah rimau ke lagu mana, kucing ke tak boleh. Anjing je boleh tuan-tuan. Imam Malik kata, Quran kata boleh. Jadi yang dalam hadis ni bukan tolak. Dalam hadis ni pun sama maksud dia. Sunat je basuh, tapi bersih. Kalau tak bersih takkan boleh makan. Hadis sama, pandangan macam-macam. Ulama ijtihad. Betul tak? Jangan kita masuk dalam masyarakat sebenarnya pandangan ni bercanggah dengan hadis. Oh, masyarakat jadi haru tuan-tuan. Haru. Kalau dia kata pandangan ni mungkin lebih sesuai dengan hadis, tak apalah dia sebut lagu tu. Itu ijtihad dia. Tapi kalau kita sebut dalam masyarakat pandangan, contoh kita sebut kita dalam mazhab Syafi'i sentuh isteri batal. Betul tak? Itulah yang saya pegang pun. Walaupun saya mengaji dekat U pesyarah saya, ramai je kata sentuh tak batal. Kat U biasalah dia bentangkan banyak apa pandangan. Tapi tuan-tuan dah beribu tahun tuan-tuan. Mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, hatta para ulama mazhab Syafi'i pun banyak sebut sentuh isteri batal tuan-tuan. Malah para ulama mazhab Syafi'i ni bukan jalan-jalan besar-besar. Macam Amirul Mu'minin fil Hadis, Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, besar-besar sebut sentuh isteri batal. Tapi 3 mazhab kata tak batal. Mazhab lain ada yang kata batal dengan nafsu, ada juga ada dengan nafsu. Tuan-tuan, macam mana boleh jadi macam tu? Ada hadis kan? Sebab Imam Syafi'i dia pegang dalil macam tadi, macam Imam Malik guna tadi. Macam waktu kita sentuh isteri tu, kan ada satu kiraat baca apa? Aula mastumun nisa. Quran sebut dia ada 2 kiraat. Satu aula mastumun nisa, maksud dia bersetubuh. Satu lagi kiraat baca aula mastumun nisa, pendek, la tu pendek, maksud dia sentuh. Jadi Imam Syafi'i pegang ayat tu. Bila pegang ayat tu, maka ada pun hadis sebut, maka Imam Syafi'i rahimahullah takwil hadis tu. Sebab pegang pada Quran, takwil hadis tadi. Mana-mana hadis yang sebut seolah-olah Rasulullah menyentuh isteri dia ke Aisyah tengah tidur dia, maka ditakwil semua dalam keadaan berlapik. Sebab apa? Pasal nak meraihkan ayat Quran tu. Sebab tu jangan kita sebut. Ataupun lagi satu tuan-tuan, saya tengok kadang-kadang orang bergaduh juga pasal kunut tuan-tuan, kunut. Kadang benda yang remeh-remeh, kunut lah, semayang tarawih. Ada tempat bergaduh. Saya ingat masa saya di Kelantan dulu, saya jadi imam di surau tuan-tuan, dia pun panggil sembahyang tarawih. Ada satu orang tua ni bagus dia, tapi pegang sungguh sunnah Nabi. Semayang dia, kalau semayang sebelum zuhur dengan lepas zuhur, dia akan buat 4. Jarang kita jumpa ni. Imam Nasir buat 4 kot. Bagus lah kalau buat 4. Ada kan sunat sebelum zuhur dengan lepas zuhur kan 4, lebih afdal. Dan sebelum asar pun disebut 4. Jadi memang 4 tak tinggal daripada muda. Tapi dia memang cukup straight. Sembahyang tarawih mesti sebelah, jangan lebih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kada hadis. Tapi masa saya jadi imam tu, itu tahun akhir dia lah. Dia tahun akhir itu dia berubah. Dia kata yang kata sembahyang tarawih sebelah ni hadis Aisyah ya. Sedangkan banyak riwayat daripada para sahabat mengatakan 20. Memang banyak pun. Sampai di Mekah Madinah pun 20 sembahyang. Sekarang ni 20 juga. Jadi last sekali tahun tu dia kata tak apa, kita buat 20. Saya jadi imam 20 sebulan tu. Lepas habis tu selang apa lama dia pun meninggal lah tuan-tuan, di Mulung tuan-tuan, di Kelantan tu. Kedai di Mulung tuan-tuan, dekat dengan Nilampuri tu. Jadi tuan-tuan nak cerita, kadang-kadang kita jangan bawa satu benda. Kalau kita menyatakan pandangan tak apa, tapi kalau di universiti tak apa. Dia universiti budak-budak mengaji semua. Jadi tak adalah isu kita sebut macam ni tuan-tuan. Tapi kalau masuk dalam masyarakat, sebenarnya perlu kita raikan. Tuan-tuan pergi mana-mana pun sama ya tuan-tuan.
Hatta kalau tuan-tuan pergi Perlis sekalipun, tuan-tuan pergi sana, kalau tuan-tuan keluar pandangan yang bercanggah dengan fatwa negeri, mungkin mereka pun tak mau, betul tak? Pergi sana pun sama, dia pun tak mau. Tuan-tuan pergi ke Maghribi belah sana kan, mazhab Maliki, kita bawa mazhab lain, jadi isu juga, betul tak? Yang penting tuan-tuan, pandangan yang muktabar, pandangan yang diiktiraf oleh umat Nabi SAW. Baik tuan. Kemudian kita tengok, oleh sebab itu berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat, sekira-kiranya bermanfaat. Sebab tu dalam, kemudian sambung Imam Ibn Katsir lagi rahimahullah, dia ambil lagi kata-kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, sambungan dia tadi. Satu lagi kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pesan, haddisun nas biqadri uqulihim. Maksudnya kita semua ni bila nak cakap dengan orang awam, ikut kadar akal dia tuan-tuan. Akal, kemampuan dia fikir tuan-tuan. Kalau orang tu tak pernah mengaji usul fiqh, usul hadis, am, khas, muqayyad, apa semua tuan-tuan, mutlak, kita waktu dia tanya soalan, kita baca, kita cerita habis. Begini riwayat begini dengan am, khas begini. Ulama ni kata ni hadis ni menasahkan hadis ni, ulama ni kata tak. Kita cerita, dia pun pening. Dia nak tahu boleh ke tak boleh. Kita cerita tuan-tuan, perbezaan khilaf, sampai dia pun pening. Yang mana satu betulnya ustaz? Sebab tu tuan-tuan, di pada zaman para sahabat lagi tuan-tuan, sampailah hari ini tuan-tuan, kadang-kadang bila ditanya bab hukum, maka dia jawab boleh, betul tak? Dia jawab harus, boleh baca kepandang-pandangan sahabat Nabi tuan-tuan. Dah mula kata boleh. Sebab apa? Nak mudahkan masyarakat. Bukan semua orang boleh ada masa tuan-tuan nak belajar. Sebab tu bila kita baca kitab-kitab fiqh lama kan, Matla'ul Badrain, kemudian Sabilal Muhtadin, kemudian Ustaz Isyam baca kitab apa tahu sini? Kitab itulah yang lama kan. Bukan tak ada dalil tuan-tuan. Dia ringkaskan dengan hukum terus. Pasal nak mudahkan. Tu pun kita nak khatam lambat habis, betul tak? Tu pun nak khatam lama. Sebab dalam hadis sebut yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan susahkan. Wa basyiru wala tunaffiru. Bagi orang suka mengaji, berita gembira. Jangan orang dengar sekali susah malas mengaji. Jangan menyebabkan orang lari pada mengaji. Disebabkan itulah ulama-ulama dulu ringkaskan tuan-tuan. Supaya kita ni reti mazhab Syafi'i A to Z. Kalau nak dalil, ada tak kitab yang ada dalil? Banyak. Kalau ada rasa pandai, bacalah Syarah Muhazzab. Imam Nawawi punya banyak dalam tu dalil. Rawdatul Talibin punya banyak dalil dalam tu. Minhaj punya banyak dalil dalam tu tuan-tuan. Banyak dalil dia. Nak lagi banyak dalil tak cukup, buka Bulughul Maram. Karangan ulama hadis yang terakhir mendapat Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia karang kitab Bulughul Maram tu, menyusun dalil-dalil yang menyokong mazhab Syafi'i. Banyak tuan-tuan. Bukan tak ada. Cuma kenapa tak baca kitab-kitab tu tuan-tuan? Allah. Tafsir ni pun ramai yang tak main tuan-tuan. Nak baca pula dalil-dalil, bila lah nak sampai tuan-tuan ke tempat dia. Saya dengar ada satu mufti itulah dia sebut, dia tak setuju sangat bila kita mengajar air mutlak ni ada 7. Betul air mutlak? Air mutlak ni maksud dia semata-mata air tuan-tuan. Pure air. Mutlak tu air lah, pure air. Dia ada 7 air yang kita sebut air. Air laut, air hujan, air embun, air mata air perigi, air apa lagi? Air sungai, air apa lagi? 7? Air hujan. Dia 7. Jadi ada ustaz tu kata apa? Yang ni mufti lah tuan-tuan. Dia kata menyusahkan masyarakat. Kan senang kata yang pilih tu dia kata tak apalah dia nak sebut lagu tu. Tapi kita ambil kata-kata dia. Sama juga kita nak bagi masyarakat tahu dalil ni, kaedah istimbat. Dia bukan menyenangkan masyarakat, menyusahkan masyarakat tuan-tuan. Lainlah kalau orang mengaji agama tuan-tuan. Betul tak? Satu ayat bagaimana ulama istimbat hukum. Wamsahu biru'usikum. Banyak pandangan ulama kan. Banyak dalil fiqh begitulah tuan-tuan. Datangnya khilaf, ulama berijtihad. Dan benda ni dah dikatakan selesai lama dah tuan-tuan. Lama dah. Tapi kalau tuan-tuan masuk universiti memang ada bersyarah buat macam tu.
dia bentangkan semua hujah ulama ni. Kemudian pensyarah kata menurut dia lah pandangan ni lebih kuat. Tapi bila kita tahu tuan-tuan ulama ni khilaf, kalau ada pensyarah tu 10 PhD ni, dia kata pandangan ini lebih kuat sesuai dengan hadis, itu ikut dia, boleh itu ikut ijtihad dia. Ikut ulama lain mungkin tak, sekalipun PhD dia 100, dia tetap juga ijtihad. Nah, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan membatalkan ijtihad yang lain. Kalau dia kata ni ada hadis ni sahih menurut riwayat sekian dan sekian, tuan-tuan, kadang-kadang hadis yang sahih pun khilaf juga di kalangan para ulama. Hadis sahih pun pasal saya bagi contoh. Semayang kan, bila semayang dengan imam kena baca Fatihah kat belakang. Kena, ikut mazhab Hanafi, Syafi'i dengan Hanbali. Hadis dia sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Banyak hadis dia tuan-tuan. Tidak sah semayang orang yang tak baca Fatihah. Tapi dalam mazhab Imam Malik, kalau jadi kita semayang dengan imam, semayang imam baca kuat, Fatihah gugur. Imam Malik tak mengamalkan hadis ke? Nanti dulu. Jangan macam tu. Pada zaman Imam Malik dia duduk di Madinah. Betul tak? Dia dipanggil Imam Darul Hijrah, imam kepada kota hijrah Madinah tu. Dia lahir pada tahun 93 Hijrah. Imam Ahmad tak lahir lagi, Imam Syafi'i tak lahir lagi. Dia tak jauh dengan Imam Hanafi. 93 Hijrah tuan-tuan. Kira Imam Malik dilahirkan di Madinah, di bumi Rasulullah SAW tu. Rasulullah meninggal 11 Hijrah. Imam Malik lahir 93 Hijrah ataupun 92. Lebih kurang 80 tahun setelah kewafatan Nabi lahir Imam Malik. Zaman tu masih lagi ada sahabat Nabi. Daripada Imam Malik kecil sampai dia tua, masjid Nabi tu kalau semayang, kalau imam baca kuat, orang kat belakang tak baca Fatihah lah. Dia panggil amal ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Jadi Imam Malik kata ni sangat kuat, lebih kuat daripada hadis yang diriwayat tu. Ni amalan ahli Madinah, bumi Nabi, bukan seorang, semua buat lagu tu. Ni amalan penduduk Madinah. Maka kata Imam Malik, kalau imam baca kuat, gugur Fatihah. Kalau zuhur dengan asar imam baca kuat contohnya lah, walaupun tak disunatkan, tapi boleh je dia baca kuat. Kata imam baca kuat zuhur dengan asar, taklah batal semayang. Tapi tak disunatkan masa tu, betul tak? Kita waktu zuhur dengan asar, kita lebih suka kalau baca slow, betul tak? Jadi tuan-tuan, kalau imam baca kuat masa tu, gugur Fatihah dengar bacaan imam. Boleh lah. Maknanya walaupun ada hadis, tapi ada hujah lain tuan-tuan yang lebih kuat. Baik, jadi tuan-tuan, saya nak sebutnya tuan-tuan, jangan kita mengelirukan masyarakat. Kalau siapa nak mengajar, dia datangkan pandangan, dia sebut hadis, bagus ya, bukan tak bagus. Bagi saya cukup bagus. Tapi janganlah kita sebut menurut pandangan ulama ini, maka dia telah bercanggah dengan hadis. Kita jangan ikut hadis Nabi, kita kena ikut, jangan ikut mazhab, kena ikut hadis. Itu satu kesimpulan yang silap. Nah, kenapa silap? Seluruh ulama mazhab menurut Quran dan hadis. Betul tak? Malah ulama mazhab meninggal tuan-tuan dah beribu tahun. Sekarang ni dah 1400 berapa Hijrah? 1443 ke 4? 1443 kan. Imam Syafi'i meninggal tahun 200, lahir 150, meninggal 204. Imam Malik tadi meninggal 179 Hijrah, 179. Imam Abu Hanifah 150 Hijrah. Imam Ahmad lambat sikit, 241 kot dia meninggal. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, dah beribu tahun mereka meninggalkan kita. Beribu tahun. Dan begitulah amalan sampai ke hari ini tuan-tuan. Betul tak? Semua amalan begini. Kita mai kalau kita nak ubah tuan-tuan, dia bukan jadi baik, dia jadi fitnah tuan-tuan di kalangan masyarakat. Saya ingat tuan-tuan ada satu kisah. Kata tuan-tuan pergi di Morocco, dia pun baca kunut sebelum rokok. Kunut sebelum rokok di Morocco. Mazhab Maliki lah. Di Afrika, saya tanya Ustaz Tuhiri pun sebut sana kalau sembahyang imam tak ikut mazhab Maliki, memang dia pun berbuang tu straight. Itu amalan di sana. Dah ada itu tuan-tuan, sistem dia. Gitu sistem dia supaya selaras. Kalau nak ikut mazhab kita sembahyang boleh je, tapi yang jadi imam ni, Jadi tuan-tuan, di sana dia pun baca kunut sebelum rokok.
Saya dengar syarahan seorang syekh yang terkenal di Morocco. Antara syekh yang terkenal sekarang ni di Morocco adalah Syekh Said Al-Kamali. Dia terkenal lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ya, Syekh Said Al-Kamali. Mengaji di Morocco lama dan mengaji di Madinah pun lama. Dia anak murid Allamah Syanqiti pun dia pernah mengaji. Aliran semua yang Syairah pun dia mengaji, Salafiyah pun dia mengaji. Tapi dia cerita apa yang berlaku di Morocco tu. Satu masjid yang dia pernah jumpa kejadian, ada satu tokoh, kita tahulah, satu orang muda tuan-tuan. Orang muda ni balik mengaji. Dia sembahyang di Morocco. Imam dia baca kunut. Yang orang muda, sebenarnya orang muda lah tuan-tuan yang semangat ni. Dia bagi tahu dekat imam, jangan baca kunut. Dia bukan sunnah, ini bid'ah. Orang muda kan, dia orang muda. Saya ada tengok satu mufti tu pun bagus, mufti tu. Masa muda dia semangat. Tapi bila dah tua kita tengok lain tuan-tuan. Biasanya bila dah tua lain cara dia makin faham tuan-tuan. Cara orang istinbat hukum tuan-tuan. Dan kok mana pun bila kita baca sejarah tuan-tuan, begitulah perjalanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Kita nak cuba umai sebagai apa? Reformis contohnya. Kalau reformis untuk membuang benda khurafat ni tak apa, mandi safar ke apa, bagus ya, betul tak? Reformis sungguhlah. Tapi untuk reformis kita nak jadikan mazhab itu satu, itu mustahil. Hatta golongan salafi pun tuan-tuan, pertemuan sesama mereka dahsyat. Boleh tengok buku sampai dia bertulis satu buku untuk mendamaikan antara Albani dengan ulama ni. Walaupun hadis yang sama. Itu sampai hari ni Abdul Rahman Dimashqiyah lain, Al-Kalbani lain, bergaduh antara muzik. Kalau di Mekah Madinah tu kenapa kata muzik halal ni, kira macam sesat lah. Bergaduh teruk. Tuan-tuan, walaupun hadis yang sama, cara istimbat tu kok mana pun mesti beza. Tak ada orang nama dia aliran apa-apa boleh kata satu kepala, mustahil. Bab khilaf mesti khilaf juga. Aliran mana pun mesti khilaf. Sebab memang dia ada unsur murunah. Murunah ni maksud flexibility, keanjalan Islam tu, bukan usul. Pada perkara-perkara yang tak boleh tuan. Said Kamali ni cerita, budak muda lah, bawa balik mengaji pada mana tak tahu, hak jenis bid'ah ni lah. Jangan kunut bid'ah. Imam ni kunut juga. Dia pesan lagi, jangan kunut bid'ah. Bid'ah bagi dia, bid'ah ni bukan bid'ah main-main, bid'ah sesat masuk neraka. Bagi dia teruk lah. Imam ni buat ini perkara bid'ah yang masuk neraka. Imam ni buat juga. Jadi orang muda ni bagus. Orang yang balik agama, balik ngaji agama, bagus. Tapi suka kata orang bid'ah tuan. Last kali cerita dia tuan-tuan boleh tengok di YouTube pun ada, baru dalam tahun ni ya. Syekh tu pun hidup lagi tuan-tuan. Syekh Said Kamali. Jadi yang orang muda ni merajuk, sebagai imam ni tak berhenti apa? Kunut. Memang nak berhenti kunut apa? Itu pegangan kita tuan-tuan, ijtihad. Maka budak muda ni pun dia meninggalkan apa? Masjid ni. Dia tinggal, dia tak main dah. Dia belah. Dia pergi ke mana tak tahu. Selama sebulan dia tak ada. Sebulan dia tak main. Lepas tu dia main balik. Dia main balik sembahyang. Imam tu kunut juga. Maka budak ni kata apa? Wahai kafir. Kafir terus dia bagi. Kafir terus. Ya kafir. Wahai kafir, kau masih lagi berkunut? Kafir terus dia bagi. Benda ni bukan main-main. Memang ada tuan-tuan. Memang ada orang yang tak dapat menerima khilaf. Memang ada. Walaupun orang kata tak ada, sebenarnya kami hanya begini. No. Memang ada. Sampai Dr. Ismail Ramadan Labuti rahimahullah disebut, memang gerakan-gerakan yang membid'ahkan khilaf-khilaf ni memang agak mengganggu. Bila dijumpa banyak ulama seluruh dunia, gerakan yang cepat sangat membid'ahkan ni agak mengganggu tuan-tuan ketenteraman masyarakat. Sampai dia bagi kafir terus. Itu Nabi ingatkan dalam hadis Nabi ingat dah. Nabi kata apa? Inna akhafa ma akhafu alaikum. Antara benda yang aku paling takut berlaku kat hampa ni, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi, antara benda yang paling aku takut berlaku kat hampa ni, umat Nabi Muhammad SAW, rajulun qara'al Quran. Seorang lelaki yang hafal Quran. Hafal Quran, baca sedap. Hatta ruyat alaihi bahjatuh. Dia ni hafal Quran, baca Quran sedap, sehingga nampak di wajahnya kehebatan Al-Quran. Betul? Kalau tuan-tuan tengok orang hafal Quran dan dia ingat Quran, dia amalkan Quran, kadang-kadang di wajah dia tu nampak hebat.
haibah tuan-tuan. Nampak kehebatan Quran. Saya mengaji tahfiz, nampaklah ustaz-ustaz yang memang tak tinggal Quran. Yang tak tinggal Quran, sehari 5 juzuk diulang. Memang di wajah dia kita nampak ada kehebatan Al-Quran tu. Orang yang ikhlas dalam baca Quran, dalam mengamalkan Quran. Nabi sebut, orang yang baca Quran bukan baca Quran main-main ni. Baca Quran. Hello. Habis dah ke macam mana kan ni? Oh kena ketuk. Oh kena ketuk pula tu. Macam tu tuan-tuan. Canggih tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, orang baca Quran, kalau Nabi sebut baca Quran sampai nampak hebat Quran. Wajah dia tu nampak hebat. Ulama, alimul Quran, alim Quran, ruiyat alaihi bahjatuh, nampak kehebatan Quran. Marra ala jarihi bil saif, tapi dia pegang pedang, dia pergi kat jiran dia, orang awam, jiran dia, waramahu bisyirk, dan menuduh jiran dia, orang sekeliling dia, kaum dia, masyarakat dia, tuduh syirik. Itu kita risau. Jadi teguran Nabi ni pada seluruh orang, tak kira lah mengaji Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, ngajilah apa-apa pun, tapi bila dia buat panggil lagu tu, bawa pedang tunjuk syirik, ni syirik, syirik, syirik. Kemudian sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak dengan tuduhan tu? Siapa yang lebih syirik? Yang dituduh tu ke ar-rami awil marmi? Yang kawan tuduh, kawan tu dia bawa pedang, dia tuduh kawan tu syirik. Yang tuduh ni hebat, ahli Quran, nampak kehebatan Quran tu. Sahabat tanya pada Nabi, yang mana satu yang lebih berhak dengan syirik? Siapa lagi yang syirik sebenarnya, yang mendekati syirik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balirrami, bahkan yang tuduh itulah yang syirik. Orang tu yang risau tu sebab dia terbalik tuan-tuan. Pasal kalau kita kata orang tu kafir tapi dia tak kafir, balas balik yang tu, dia pantai balik kat kita tuan-tuan. Kita tuduh orang itu syirik, padahal benda tu bukan syirik, kata bom atas kepala kita balik. Jadi tuan-tuan, antara benda yang menakutkan. Okey tuan-tuan, banyak hurai pula. Kemudian, saya zakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Nampak? Sampaikan peringatan. Ada orang yang takut pada Allah akan ambil pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, orang yang celaka akan menjauhi dia. Tak mau dengar peringatan. Betul tak? Tak mau. Saya ingat, saya pernah sebut kat tuan-tuan, dulu saya sebut tuan-tuan, Ustaz Haruddin rahimahullah. Tuan-tuan kenal Ustaz Haruddin kan? Ustaz Haruddin, Tuan Guru Haruddin, dia meninggal di mana? Amerika kan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya sebut kat tuan-tuan lagi sekali je. Dia mengajak satu masjid. Masa dia nak mengajak tu, ada orang lelaki jumpa dia. Orang lelaki ni kata, ni ustaz, kata hukum Islam ni mencuri kan potong tangan, betul tak? Ini tak ada kaitan dengan mana-mana parti politik tuan-tuan. Ni sebut dalam Quran, betul tak? Dalam Quran sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan, betul tak? Lepas cukup syarat lah. Bukan curi pasal lapar, pasal banjir, tak ada makan. Ni semua menyebabkan dia tak boleh hukum tuan-tuan. Pencuri saja curi, betul tak? Saja curi, dia bukan lapar pun, saja curi. Mesti pula 1/4 dinar. Harta barang tu pula ditutup rapat, betul tak? Disimpan elok, dicuri. Jadi orang kata kat Ustaz Rundin, Ustaz, kau Islam ni potong tangan kejam, zalim. Tapi saya menariknya, Ustaz Rundin tak layan ni. Tak layan. Pasal orang pasal ni, ayat ni tuan-tuan. Dalam ayat ni disebut, beri peringatan kalau kita tahu peringatan itu bermanfaat. Betul tak? Ni orang ni bukan nak kata manfaat. Ayat Quran pun dia tak main-main, betul tak? Ayat Quran tu dia kata, ayat Quran kejam, zalim. Tak apa. Selalu ni mengajak. Bila mengajak balik, tu masalah tu. Kalau yang balik tu ada ilmu penuh di dada, tak apalah. Betul tak? Dah alim tuan-tuan. Tu pun sunat dengar. Tapi dia pula tak ada ilmu. Biasa mengaji balik. Isyak main balik. Isyak main balik. Main naik motor besar tu. Motor besar tuan-tuan, kalau macam Harley Davidson ataupun BMW tu kan, itu mahal pada kereta tuan-tuan. Boleh sampai harga 160,000, 140,000 mahal. Boleh dapat Vios biji lah tuan-tuan.
Boleh dapat lah Camry pun boleh dapat lah tuan-tuan. Mahal motor besar-besar. Dia naik motor besar mai. Semayang isyak, balik semayang, motor dia kena curi tuan-tuan. Dia tak dia kena curi. Maka dia cakap, kalau aku dapat pencuri motor ni, aku bunuh dia. Allahu Akbar, bunuh terus tuan-tuan. Tapi saya menariknya bukan apa, Ustaz Rondin tak layan dia tuan-tuan. Dia tak ada Allah, motor dia kena curi, Ustaz Rondin kata tengok, hang lagi kejam, tidak bunuh terus. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tu kita nak sampai kat dia tak ada manfaat, kita nampak dia ni tak menerima tuan-tuan. Dalam tafsir yang sebut fazakir in nafsi zikra ni maksud dia fala tata'ab nafsaka, wahai Muhammad jangan penatkan dirimu nak bagi peringatan pada orang, kalau dengar dia lari, dia mengata tak payahlah penatkan diri. Baik tuan-tuan, kemudian alladhi yaslan nar kubra, orang yang celaka akan menjauhi daripada peringatan. Siapa orang celaka ni? Orang yang akan memasuki api yang besar, api neraka lah. Summa la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Masuk dalam neraka, mati tak, hidup pun tak. Mati pun tak, hidup pun tak. Pasal apa? Pasal siksa tuan-tuan. Dia tidak mati sehingga dia terlepas daripada siksaan, dan dia tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat, yang selesa tuan-tuan. Itu sebut antara hidup dan mati. Sebab ahli neraka ni bila dibakar, kulit dia hangus, kemudian dia buat apa? Ganti balik. Nadijat kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap kali kulit dia hangus terbakar, kami ganti kulit lain supaya dia rasa sakit. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada orang masuk Islam pasal ayat ni kan, pakar anatomi daripada Thailand, Dr. Tajisan masuk Islam pasal ayat ni ya. Baru dia masuk pada tahun 1982 kot, macam itulah, 80-an, ketika mana ada apa persidangan di Arab Saudi, di Arab Saudi, dia berucap dan dia mengucap di situ, Dr. Tajisan. Sebab apa? Dia ni pakar kulit. Memang dah menurut kajian ya, kulit kita ni bubur dalam api, bila terbakar, hangus, terbakar reseptor kan, reseptor ni pengesan sakit kan, kulit kita ni kan, dia boleh rasa sejuk, dia ada reseptor sejuk tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan, tuan-tuan takkan rasa sejuk. Dia ada reseptor panas, betul tak? Ada, dia ada reseptor tu, pengesan. Jadi kalau tak ada reseptor panas, tuan-tuan tak rasa panas. Ada reseptor tekanan, dia duduk bawah sikit, dermis, epidermis kan, bila kita tekan berasa, betul tak? Sebab dia reseptor tu. Hebat tuan-tuan, kulit ni Masya Allah tuan-tuan, ada reseptor pengesan. Pasal apa tuan-tuan? Kalau tak ada, hancurlah kita. Tangan kita duduk dalam api tak rasa apa, betul tak? Reseptor tu supaya bila rasa panas kita tarik, betul tak? Sejuk, kita tak mau sejuk sangat, nanti frost, rosak badan. Tapi bila ahli neraka masuk dalam api, kulit ni hangus. Memang ikut kajian Dr. Tajisan, bila hangus kulit ni, kita tak rasa apa dah tuan-tuan. Buh tangan dalam api, hangus ni, masa hangus reseptor tu, tuan-tuan tak rasa apa dah. Macam gangren kan, tuan-tuan tengok orang gangren, orang kecil mana kaki tak mau potong, betul tak? Nanti dia jadi hitam. Gangren tuan-tuan, jentik mana dia rasa apa? Dia dah mati, saraf tu dah mati tuan-tuan. Memang kena buang. Tak buang, kuman naik kat badan tuan-tuan, boleh mati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, masuk Islam dia pasal ayat surah An-Nisa ayat 56. Tiap kali kulit ahli neraka itu hangus, masak, kami ganti kulit lain. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya dia rasa sakit. Dalam ayat ni jelas sebut sakit panas tu yang kita dapat rasa di kulit. Betul tak? Disebut kulit. Kagum Dr. Tajisan. Masya Allah, padahal baru tahu masuk Islam dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini payah, sistem canggih sangat tuan-tuan. Ini Bluetooth ke apa ni? Bluetooth 6.0 kot ni. Baik tuan-tuan, kita tengok, saya habiskan mati tak, hidup tak dalam tu. Tapi tuan-tuan, sebelum saya lupa, yang ada yang mati tuan-tuan nanti. Ahli neraka ada yang mati tuan-tuan. Siapa yang mati? Yang nak masuk syurga tuan-tuan. Kan ada orang masuk syurga kan. Ada yang masuk, ahli neraka ada masuk syurga, orang yang beriman. Dia ada dosa banyak, dia masuk neraka. Tapi dia ada peluang masuk syurga tak? Ada kan. Masa dia habis dah dosa dia tu, dibakar ataupun dia dapat syafaat,
maka Allah Ta'ala matikan dia. Sekali mati. Lepas dia mati, dia jadi macam arang tuan-tuan, hitam legam. Kemudian dia keluar pada neraka, dan dia mandi di mana? Sebelum masuk syurga tu, dia mandi di sungai di tepi syurga. Di luar, bukan dalam syurga. Luar syurga tu dia mengalir sungai. Dia mandi di sungai tu. Dia keluar tu hitam legam. Hitam legam kena bakar. Dia mandi di sungai tu, dia tumbuh balik tuan-tuan. Sebab ahli neraka dengan ahli syurga ni dia lain tuan-tuan. Ahli syurga dengan ahli neraka mana besar lagi tuan-tuan? Ahli neraka lagi. Ahli neraka gigi dia sama dengan gunung Uhud tu. Ahli neraka gigi dia besar gunung Uhud. Ahli syurga memanglah tinggi. Dia tinggi 27 meter kan. Saya pernah sebut ikut Nabi Adam. Tapi ahli neraka lagi besar. Lagi besar, lagi seksa. Lagi rapat neraka tu. Betul tak? Neraka adalah rapat. Bila masuk dalam neraka, ditutup ke atas, tutup. Seal atas tu, tutup. Dah lah rapat, badan besar-besar pula tu. Lagi sakit, gigi besar gunung Uhud. Tuan-tuan pernah pergi Mekah, tuan-tuan tahu besar mana gunung Uhud tu. Besar ahli neraka ni. Jadi dia keluar tu hitam legam. Dia mandi di sungai di tepi apa? Syurga, ditumbuh balik. Fayan butun, ditumbuh balik. Ditumbuh menjadi macam ahli syurga lah, 27 meter, putih, tak ada janggut, tak ada misai, rambut dia pun dah berminyak, dah tersusun rapi, ahli syurga. Lawa lah tuan-tuan. Tapi gitulah, siapa yang masuk neraka kemudian dia dapat syafaat masuk syurga, mereka ini digelar sebagai jahannamiyun, dikenali tuan-tuan. Jahannamiyun ni maksudnya X adalah X ahli neraka. Itulah tuan-tuan. Kita tak maulah tuan-tuan, betul tak? Kadang ada orang sebut, tak apalah, kita ni orang Islam, buatlah dosa lagu mana pun, nanti mati masuk syurga juga. Betul tak? Masuk neraka pun dah, masuk neraka sah ya, nanti masuk syurga juga. Dia buat main-main tuan-tuan. Jangan, dalam neraka pun dah seksa. Lah bukan duduk sehari dua lama. Siapa kata masuk neraka sehari dua ni, itu akidah orang Yahudi. Betul kan orang disebut? Dia takkan masuk. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami ni tak masuk neraka kalau masuk pun 2-3 hari ya, 3 hari ya. Ni orang Yahudi. Masuk neraka saya ingat, bukan 2-3 hari tu, lama tuan-tuan. Lama. Satu maksiat kita buat pun lama kita tenggelam dalam neraka tu. Dah keluar neraka tuan-tuan, dah siksa satu. Duduk dalam neraka pula, masuk syurga pula. Ahli syurga kenal tuan-tuan Kenal. Siapa yang pernah masuk neraka kemudian dia masuk syurga, orang kenal dia. Ini jahannami dia panggil. Jahannam ini inilah dia apa, pada jahannam kan, dia ni sebuah bekas ahli neraka. Syok tak tuan-tuan masuk syurga macam tu tuan-tuan. Kita duduk di syurga selama-lamanya, bukan 1000 tahun, bukan 1,000,000 tahun, selama-lamanya. Tapi orang kenal jahannami, bekas ahli neraka. Tak syok tuan-tuan, betul tak? Tak syok tuan-tuan, orang kenal kita jahannami, bekas penduduk neraka. Baik. Okey, lagi 2 minit. Lagi 2 minit tuan-tuan, kita habiskan. Kemudian sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri pada sifat-sifat yang buruk, tembung kesyirikan, dan dia ingat nama Tuhan lalu dia sembahyang. Wa zakara asma rabbih fa shalla, yakni dia angkat takbir, Allahu akbar, kan sebut nama Allah kan, Allahu akbar. Dia ingat dia sebut nama Allah dan dia sembahyang. Setiap kali kita nak sembahyang kita sebut Allahu akbar, tidak Allahu akbar. Lepas tu kita pun sembahyang. Semua orang, seluruh dunia tuan-tuan pergi, semua bila sembahyang Allahu akbar. Sebut betul-betul tuan-tuan, jangan silap. Sebab ada seorang ustaz tu, saya ingat dia mengajar juga, tapi dia angkat takbir tu takut. Dia angkat Allah akbar, hu tak ada. Allah akbar. Saya pernah sembahyang belakang ni, saya agak tak tahu, saya pasang telinga, memang tak dengar tuan-tuan. Allah akbar, hilang tuan-tuan. Jaga-jaga tuan-tuan, bahaya tu. Bukan Allah akbar, Allahu akbar. Tuan-tuan. Batal tuan-tuan sembahyang tuan-tuan. Ni nampak ni, Quran sebut nama Allah dan sembahyang, sebut betul-betul. Dia tak boleh berhenti. Allahu akbar. Jangan ikbar, ada ikbar pun ada. Bunyi macam canggih sikit kan. Allahu akbar, macam apa? Arab Mekah. Arab tu tak betul tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak cerita Piramli tu? Cerita Piramli yang apa? Ahmad Albab tu kan? Yang apa? Ahmad Albab, Ahmad Pintu yang cerita apa? Kan dia sebut enta kan? Yang enta Assalamualaikum wa alaikumsalam.
Ada di Arab Saudi ada bantahan, tuan-tuan. Ada bantahan di Arab Saudi. Pasal itu bukanlah jang Arab. Inta kan ada orang kan. Inta ni bukan Arab, anta. Betul tak? Mana ada assalamualaikum. Assalamualaikum lah tuan-tuan. Walaupun kunna tu untuk perempuan, tapi bukan penggunaan dia tak sesuai. Di salam assalamualaikum. Orang perempuan assalamualaikum, tak jangan tukar jadi kunna. Kum merangkumi lelaki dan perempuan. Orang perempuan berjumpa orang perempuan, juga assalamualaikum. Boleh tak? Jadi tuan ingat Allahu Akbar. Jangan ikbar. Ada orang dia rasa hebat, Allahu Akbar. Bukan. Akbar dia jadi apa? Saya tak ingat. Gendang kot. Tak silap saya lah. Allahu Akbar, Allah gendang. Kalau akbar ada tak? Dia panjang. Allahu Akbar, bar panjang. Wallahu alam, saya lupa tuan-tuan. Kalau tak silap saya, makna dia apa? Air haid, tak silap. Darah haid. Lalu satu lagi makna darah haid. Dia sebab kibrun tu kan anak darah. Kibir Abu Bakar. Tu anak darah. Akbar, tak silap saya lah, ataupun ikbar, maksud dia darah haid. Akbar tak silap. Jangan panjang tuan-tuan. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ada orang dia terpanjang sikit pun tak boleh tuan-tuan. Bila kita panjang sikit, kita dah tambah alif di situ. Alif kak ba alif ra. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Jangan tinggal tuan-tuan. Ada orang silap Allahu Akbar. Ada panjang tak tu. Allah ada panjang Allah tu panjang. Maksud dia apa? Bila panjang, kalau Allah lah, kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tu panjang. Apa makna dia? Lain. Dia jadi istifham. Adakah Allah Maha Besar? Dia jadi macam tu. Adakah Allah Maha Besar? Angkat tak apa? Allahu Akbar, Allahu. Kan ada kadang-kadang orang baca macam tu. Makna dia apa? Adakah Allah Maha Besar? Adakah Allah Maha Besar? Adakah Allah Maha Besar? Berat tu. Allahu Akbar. Okey, saya habiskan sikit tuan-tuan. Tetapi kamu orang-orang yang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya benarlah terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, iaitu kitab Ibrahim dan Musa. Yang mana ni? Dia kata sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab terdahulu, iaitu kitab Suhuf Ibrahim dan Musa. Adakah surah ni? Sebagai ulama kata surah ni. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, kisah dalam surah ni. Tapi mungkin agak sukar, sebab mana boleh Quran ada dalam kitab-kitab ni. Tapi kalau ada makna dia boleh jadi. Tapi sebahagian tafsir sebut yang paling tepat lah. Yang paling tepat maksud dia adalah fadzakir in nafa'ati zikra tu. Sampailah dekat wal akhiratu khairu wa abqa. Memang ayat ni ada disebut di dalam Suhuf Ibrahim dan Musa. Daripada ayat ni, inilah pegangan yang paling tepat lah, kata Imam Ibn Jarir, dan dipilih juga oleh Ibn Katsir. Disebut ini pilihan yang hasanun qawi, ikhtiyarun hasanun qawi, pilihan yang bagus dan kuat. Yakni daripada bal fazakir inna fati zikra tu, berilah peringatan, sampailah wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal. Kenyataan ni bukan dalam bahasa Arab tuan-tuan, dalam bahasa sana lah. Tapi kenyataan begini, cerita lagu ni dah sebut dalam Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Jadi ingat bila kita baca fi Suhuf Ibrahim wa Musa, merujuk kepada apa? Daripada fazakir sampai dekat wal akhiratu wa abqa. Tapi bukan dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitab dululah tuan-tuan. Bahasa Arab ni Qurannya. Tapi cerita makna dia dah ada di dalam Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Ibrahim dan Musa. Habis tuan-tuan. Akan datang kaitan ayat dengan ayat sebelum. Apa kaitan ayat 9 sampai 19 dengan ayat 1 sampai 8? Dia ada kaitan. Itu hebatnya Quran. Tiap-tiap ayat Quran dia ada kaitan dengan ayat sebelum dia. Surah ni ada kaitan dengan surah sebelum dia. Okey. Akan datang kaitan ayat dengan ayat sebelum. Saya mohon maaf tuan-tuan terlajak masa. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana ba'da tafarraqa ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum wa la matula, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik.